Okey doktor, sebelum itu kita nak menambah apa yang diperkatakan oleh Gigi tadi. Boleh tak doktor terangkan mengenai apa itu penyakit imunodefisiensi primer dengan lebih jelas dan juga contoh penyakit itu? Okey. Penyakit imunodefisiensi primer ni adalah satu masalah genetik. Maksudnya mereka kanak-kanak ini mengalami masalah pada imun sistem, dan masalah ini disebabkan oleh kelainan genetik yang dialami. Dengan kata lain, ia adalah merupakan satu penyakit yang diwarisi, sebab genetik ini adalah melalui warisan keturunan. Jadi kebanyakan kita selalu dengar pasal mengenai HIV, iaitu jangkitan kuman human immunodeficiency virus, dan sebenarnya ini adalah contoh immunodeficiency sekunder. So bila kita kata primer, dia adalah berkenaan dengan masalah genetik, dan ia boleh dialami oleh kanak-kanak. Mereka datang dengan pelbagai spektrum. Dia boleh datang dengan awal pada peringkat bayi dan manifestasi yang sangat teruk dan boleh mengaranggut nyawa, dan mereka juga boleh datang dengan manifestasi yang agak orang kata macam boleh membagi dia orang macam hidup sampai ke alam dewasa dan hanya didiagnos semasa umur dewasa. Doktor, mungkin apa simptom utama penyakit ini? Simptom paling utama selalunya mereka mengalami jangkitan kuman yang berulang, dan actually pada kumpulan pesakit-pesakit ini, jangkitan kuman yang dialami mungkin berulang-ulang, ataupun jangkitan kuman itu mungkin melibatkan kuman-kuman organisme yang orang kata macam khusus dan pelik, opportunistik, dan mungkin juga setengah mereka mengalami jangkitan kuman yang sangat teruk. Bila dia kena tu, dia macam masuk ICU, perlu antibiotik yang lama, dan dan itu jangkitan yang paling utama cara mereka datang dekat kita lah sebagai pesakit. Doktor, kalau kita lihat kanak-kanak ni, mereka kadang-kadang apabila terkena penyakit ke apa-apa ke, mereka ni tak pandai nak bercakap kadang-kadang. Mereka tak pandai nak beritahu orang dewasa, ibu bapa yang menyatakan bahawa mereka sakit itu dan ini. Jadi apa yang ibu bapa di luar sana sebagai orang dewasa, penjaga dan sebagainya boleh melihat tanda-tanda yang ada pada kanak-kanak itu sekiranya mereka dijangkiti dengan penyakit ini? Kalau doktor cakap tadi jangkitan kuman ni kita sendiri pun tak boleh nak tahu kan besar kecil dia, keadaan dia macam mana. So tanda-tanda apa kanak-kanak ni, reaksi-reaksi mereka, suhu badannya ke, ataupun mereka kerap menangis ke, ataupun macam mana? Memang kita agak sukar untuk mengenal pasti secara tepat bila kita kata budak-budak memang selalu datang dengan jangkitan kuman, dan semua ibu bapa memang tahu bila hantar anak pergi nursery, pergi tadika, daycare, dia orang memang orang kata terdedah kepada jangkitan kuman sebab dia orang duduk dalam kawasan yang kecil dan kanak-kanak ramai. Jadi bagaimana kita nak orang kata kenal pasti mana jangkitan kuman yang sebagai petanda immunodeficiency primer, dan apa jangkitan kuman yang biasa bagi kanak-kanak yang membesar. Jadi ada satu Jeffrey Model Foundation telah menyarankan ada 10 langkah-langkah tanda-tanda untuk mengenal pasti penyakit immunodeficiency primer, dan selalunya dia ada kriteria dia. Antaranya adalah jangkitan kuman yang pneumonia yang lebih daripada beberapa kali dalam setahun. Dia ada kriteria dia. Dan dan sebab itu kita pentingkan syak wasangka yang tinggi. Jadi ini adalah salah satu perkara yang kita buatlah untuk meningkatkan kesedaran di kalangan kaki tangan kesihatan dan ibu bapa dan masyarakat umumnya. Jika anak anda mengalami jangkitan kuman yang ada kuman-kuman yang spesifik yang memang sebagai indikator kemungkinan ada immunodeficiency primer, dan kita ini adalah salah satu caralah untuk kita increase awareness. Dan sebenarnya perlu ada syak wasangka yang tinggi di kalangan kaki tangan kesihatan, sebab pesakit ni selalunya dia orang akan datang ke hospital untuk dapatkan rawatan. Sebab tu kita nasihat, satu lagi yang paling penting, kalau anak-anak anda mengalami jangkitan kuman yang berulang, sebab kita ada dekat Malaysia pesakit-pesakit kita boleh pergi mana-mana hospital, mana-mana doktor. So jadi orang tak nampak dia punya pattern.
Bulan 1 datang masuk ward, bulan 2 masuk ward, bulan 3 masuk ward. Jadi kalau dia pergi kepada tempat yang berlainan, benda tu tak dilihat dan tidak di-capture oleh kaki tangan perubatan yang merawat. Jadi adalah penting kalau anda semua, anak-anak anda ada mengalami jangkitan kuman yang berulang, nyatakan kepada doktor yang merawat anak anda. Walaupun mungkin bulan 1 masuk hospital lain, bulan 2 hospital lain. Jadi kita kena tahu so that kita boleh syak dan kita boleh buat langkah seterusnya untuk mengenal pasti adakah anak anda mengalami immunodeficiency primer. Ada rekod lah kan? Ya.